بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Kita sama-sama dapat berkumpul, kita sama-sama ingin mendalami kepada Al-Quran, kepada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mohon pada setiap hari agar ditunjukkan jalan yang lurus, dan pada hari ini kita mengulang kaji pada 5 halaman yang telah pun kita dalami daripada hari Isnin hingga hari Jumaat, iaitu halaman 180 hingga 184. Jadi alhamdulillah kita bertuah pada hari ini untuk kita bersama dengan tokoh, untuk bersama dengan panel pemikir bagi My Quran Time, Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah, ya, ahlan wa sahlan. Dan juga Ustaz Tarmizi, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Kita ada Ustaz Abdullah. Ya. Kita boleh tanya apa sahaja hari ini. Subhanallah. Ya, inilah masanya. Macam buli ya, ini peluang yang amat betul, berharga ya. Dan Allah. tuan-tuan yang berada di rumah pun ya, kita ingin menyimak, mungkin ada yang kata bahawa saya tak sempat nak tengok daripada hari Jumaat hingga daripada Isnin hingga Jumaat, tetapi yang pastinya ialah kita bersyukur pada Allah ya, pada hari ini kita dengar sedikit daripada halaman 180 hingga 184 ini, agar kita tidak tertinggal. Apatah lagi kita bercakap tentang bulan Ramadan yang sudah tidak lama. Persediaan orang-orang soleh pada zaman dahulu sebelum Ramadan itu sudah pun bersedia agar Ramadan tahun ini, harapnya tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik akan dapat Ramadan terbaik. Amin. Dengan Al-Quran, bacaannya mantap dan kefahamannya ketika solat tarawih, ketika solat Isyak, Maghrib, semua ya, amalan solat kita itu adalah Quran termanis dalam kehidupan kita. Jadi sama-sama kita mulakan ya sesi kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Kita mula dengan halaman yang ke-180. Kita nak membaca daripada ayat yang ke-29 sebagai bekalan Ramadan kita. Menarik ini ayat 29. Mari sama-sama kita baca dipimpin Ustaz Tarmizi untuk kita melihat Ustaz tentang konsep takwa dalam surah Al-Anfal, surah pasal perang sebenarnya, tetapi masih lagi asas penting iman di awal surah Al-Anfal, dan sekarang ini kita berjumpa dengan perkataan takwa. Mengapa takwa amat penting? Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah itu, bila bercakap tentang wahai orang beriman ya, difardukan puasa seperti orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi iman kita dah belajar di awal surah Al-Anfal. Sekarang nak tengok takwa itu apa kebendanya. Kita baca dahulu, silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Yang bahagia Al-Fatih Ustaz Abdullah Bukhari, khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak melihat halaman 180 ayat yang ke-29. Sebagaimana Al-Fatih Ustaz Fazrul sebut tadi, Ramadan kita sekarang berada menuju Ramadan, road to Ramadan. Jadi mari kita baca dulu ayat yang ke-29 sebelum kita ikuti kupasan daripada Al-Fatih Ustaz Abdullah sekejap lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر
يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membezakan antara yang hak dan yang batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki kurniaan yang besar. Wahai orang-orang beriman, Allah kata jika kamu bertakwa. Terus kita bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari. Ustaz, kalau boleh ceritakan sikit apa maksud takwa, dan Allah kata di sini diberikan furqana, ya. Apa maksud furqan? Pasal dalam surah Al-Baqarah ayat 185 pun bercerita tentang Ramadan itu bulan diturunkan Quran, salah satunya bayyinatin minal huda wal furqan. Ada istilah furqan. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan Ustaz Tamizi. Masya-Allah. Bacaan Ustaz Tamizi lagu Khalil Husari tadi mengingatkan saya zaman remaja. Allahu akbar. Ketika di sekolah kita petang-petang sebelum maghrib yang dengar suara membaca dengan lagu itu, subhanallah. Terima kasih Ustaz. Allah. Kenyang rasa hari ni. Dan surah Al-Anfal ni kita tahu macam disebut tadi, surah ni cerita mengenai perang, itu perang Badar. Dan takwa tu perlu dalam perang, sebab apa, kadang-kadang dalam perang ni bila musuh menyerang, berlaku sesuatu yang menyakitkan kita, kita mungkin jadi emosi, lalu kita mengabaikan aspek takwa tu dalam perang. Sepatutnya tikam sekali dah mati dah musuh tu, tapi sebab nak marah ni tak ada takwa, kita buat berkali-kali sehingga kita cincang mayat. Itu antara contoh. Tapi takwa tu sendiri kalau mudahnya diumpamakan oleh seorang sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab. Dia kata takwa ni macam kita lalu sebuah lorong yang penuh dengan duri. Kita tak berjamata lari macam tu, sebabnya kita berhati-hati, berjaga-jaga, waspada supaya kita tidak terpijak duri-duri itu. Dan apa kaitan dengan Ramadan? Ramadan ni adalah sekolah ataupun madrasah yang cukup bagus untuk melatih takwa. Dan takwa yang kita latih dalam Ramadan, dia tak perlu ada CCTV, tak perlu ada guru besar. Sebab contoh kita puasa dan kita dah niat di awal pagi, katalah kita duduk di rumah seorang-seorang, kita buka peti ais, ada jus, ada makanan. Pada masa tu kita nak ambil dah, tiba-tiba kita kata tak boleh, aku kena jaga puasa aku ni. Kenapa? Walaupun orang tak ada, orang tak nampak, tapi aku puasa. Sebenarnya Allah sedang merhatikan aku, Allah sedang perhati adakah aku jaga sungguh batasan puasa. Jadi itu yang kita latih selama sebulan. Dan takwa ni, nak dapat takwa tu selepas dengan ilmu. Kita ada ilmu, kadang-kadang kalau tidak ada latihan, kita tak mampu nak menghayati ilmu itu. Jadi kita ada dah ilmu, puasa, jangan curi makan contohnya. Waktu kita berlatih selama sebulan, latihan sebulan Ramadan itu insya-Allah akan menerbitkan satu kesedaran kepada kita untuk bezakan antara baik dan buruk. Itulah panggil furqan. Waktu Al-Quran ni, nama Al-Quran macam disebut tadi, Al-Furqan. Furqan ni pembeza antara baik dan juga buruk. Takwa ni satu perasaan, ilmu dah ada, latihan akhirnya membuahkan takwa. Dan takwa yang ada itu selepas kita keluar daripada Ramadan pun, dia ada satu state of mind yang mampu membantu kita untuk menolak yang buruk, membuat yang baik. Jadi takwa membuahkan furqan, dan cantik sangat dah Ramadan akan datang ni, kita cuba berlatih buat sebaik mungkin. Sebulan kita buat tu, insya-Allah mood takwa, mood jaga puasa, jaga diri, jaga lidah semasa Ramadan itu membuahkan furqan, boleh bezakan baik buruk, dan kita insya-Allah itu satu cara yang kita boleh lakukan untuk jadi orang yang lebih baik insya-Allah. Baik. Jadi itu adalah manfaat pertama daripada takwa itu tadi. Dan juga yang kedua ni Ustaz, ada wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum, ya. Iaitu ada dua istilah, wa yukaffir dengan wa yaghfir lakum. Apa maksud di situ? Dia ada gini, kafarun sebenarnya tutup. Lepas tu dalam Quran sebut apa? Yu'jibul kuffaru nabatuhu. Al-kuffar di situ bukan orang kafir, tetapi maksud petani. Kenapa petani? Dia tutup tanah dengan tanaman. Jadi takwa kita tu yang bukan setakat dia telah membuahkan furqan, boleh bezakan baik buruk, dia juga menjadi sebab untuk Allah Taala tutup dosa-dosa kecil. Tutup dosa kecil. Lepas tu kalau dosa lebih berat lagi, Allah Taala akan yaghfir, hapuskan.
ampunkan dosa kita. Itu kita kata rentetan kelebihan takwa tu. Banyak kita kata faedah-faedah yang dapat. Faedahnya ya. Jadi ini adalah manfaat daripada takwa yang perlu diberi perhatian ya dalam hidup kita. Maksudnya ini tawaran yang besarlah, terutama Betul. kita dah nak masuk bulan Ramadan ini, di mana puasa adalah salah satu daripada proses untuk menuju kepada takwa tersebut yang kita perlu rebut ya dengan janji daripada Allah pada ayat 29 ini. Jadi dalam halaman ini kita ada dialog ya di kalangan orang-orang yang bermusuh dengan Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, terutama apabila kita melihat kepada ayat 32 ya. Kalau tadi Allah menyatakan suruh bertakwa kepada orang-orang yang mungkin berkhianat pada Allah, tetapi orang yang khianat ini ataupun orang-orang yang bermusuh dengan Nabi ini pada ayat 32, bila mereka ini bukan sekadar tidak percaya pada Nabi, tetapi lebih daripada itu dia nak membuktikan betapa benarnya mereka ada doa sesuatu ya, minta di hadapan Kaabah katanya ustaz ya. Ayat 32 ini, jadi kita baca dahulu ayat 32 untuk sama-sama kita lihat apakah senario yang berlaku sebagai orang kaji. Elok lagi sambung dengan 33. Sambung 33 ya. Okey, 32 dan 33 ustaz. Terima kasih. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Abdullah Bukhari. Sebaik dua ayat je. Ya. Sambung sebelah. Okey, sambung lepas ni ustaz. Alhamdulillah, ini juga salah satu tuan-tuan dan puan-puan warming up kita kita punya persediaan juga ni untuk menuju Ramadan Al-Mubarak. Dan menarik ada doa yang dibacakan diminta-minta di Kaabah nanti kita dapat ulasan lanjut nanti. Kita baca dulu dua ayat ini. Ayat 2 ayat yang kat bawah tu ayat 32 dan ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijarah فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu daripada Engkau, maka hujanilah kami dengan batu daripada langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Inilah doa yang dibacakan oleh orang musyrik. Apakah respon daripada Allah? Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau berada di antara mereka. Engkau itu merujuk pada Nabi Muhammad, dan Allah tidak pula akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon keampunan. Jadi di sini adalah doa yang berat jugalah ustaz ya. Satu ialah pasal dia tak percaya pada Quran, nak buktikan sangat bahawa ini tak betul, sanggup dia dilaknatlah kan, dihujani dengan hijarah. Dia perkataan hijarah ni lebih kurang macam dalam surah Al-Fil kan, hijaratun min sijil kan. Jadi maksudnya cara berfikir macam ni memang mantap jugalah, sampai sanggup minta Tuhan azab kan berani luar biasa. Berani luar biasa ya, tetapi tak kena ya. Ini depan Kaabah kan, orang kata kalau doa depan Kaabah biasanya makbul kan, tetapi kali ni tak makbul ke apa sebenarnya yang berlaku di sini ustaz? Itulah kalau tengok setengah cerita Melayu kan, kalau watak-watak jahat melampau berdoa biadab dalam filem tu terus kenalah. Jadi yang pelik sini sebenarnya jawapan tu ada pada ayat yang ke-33. Kalau ikut kelayakan mereka, memang mereka selayaknya ditimpa azab. Selayaknya, tetapi ini kata kelebihan dua perkara. Dalam ayat yang ke-33 Allah kata Allah Ta'ala tidak akan mengadab mereka kerana engkau Muhammad berada di situ, dan Allah tidak akan mengadab mereka kerana ada dalam kalangan mereka yang beristighfar. Jadi ketika membaca ayat ini, ulama tafsir kata di dunia ini ada dua penjamin penghalang azab. Yang pertama Rasulullah yang hidup berada di satu tempat,
dan juga adanya orang beristighfar. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, sama juga Nabi Lut alaihissalam. Betul. Sebelum Allah musnahkan kaum baginda, malaikat datang mengarahkan keluar dahulu. Maksud sebab penghalang azab itu dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi jawapan dia, kenapa Allah Ta'ala tak turunkan azab kepada mereka sedangkan mereka berdoa dengan sangat biadab seperti ini? Kerana Allah Ta'ala meraihkan kewujudan kekasihnya di Mekah. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Itu yang pertama. Lepas tu, kalau kita tengok dalam contohnya para ulama tafsir kalau membincangkan ayat dan surah Al-Ahzab ayat yang ke-9, Allah Ta'ala hantar angin ribut untuk menewaskan tentera bersekutu. Sebenarnya kalau ulama tafsir bincang, dia kaitkan dengan ayat ni. Dia kata asalnya apabila tentera bersekutu yang sejumlah kata 15,000 mengepung Madinah pada tahun ke-5 Hijri, pada masa itu Nabi duduk di satu tempat, Nabi berdoa, Allahumma ya hazimal ahzab wa mujriyas sahab wa munzilal kitab, ya Allah musnahkan mereka semua sekali. Lalu Allah Ta'ala hantar angin ribut, dan ulama tafsir mengatakan ribut yang datang itu adalah ribut yang sama kelajuannya dengan ribut yang pernah memusnahkan kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud. Lepas tu kita baca dalam Quran, Allah kata fa'arsalna 'alaihim rihan sarsara. Lalu kami hantar kepada mereka ribut yang kuat. Tetapi ribut itu bila sampai ke Madinah, sepatutnya kelajuan itu akan memusnahkan, kita kata membunuh sama sekali tentera bersekutu. Tapi bila ribut itu datang ke Madinah, wa anta fihim, kamu Muhammad ada di Madinah. Lalu kelajuan ribut itu yang sepatutnya membunuh tentera bersekutu, Allah Ta'ala kurangkan kerana apa? Nabi berada bersama mereka. Itu bila kita baca surah Al-Anbiya, Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus kamu melainkan rahmat untuk semesta alam. Rahmat di situ rahmat juga kepada orang kafir dalam peristiwa tentera bersekutu Ahzab. Masya-Allah. Ya, okey, sekarang ni kita kata Rasulullah sudah tidak ada. Yang tinggal cuma satu saja penghalang azab, iaitu yastaghfirun, istighfar. Sebab tu kita kena pastikan di tempat kita, di mana saja kita berada, kena pastikan ada orang beristighfar. Jadi kita bimbang bila orang sudah tidak beristighfar, dia menjadi sebab untuk azab itu senang turun kerana tidak ada yang menghalang. Sebab tu kita kena jadi orang soleh. Kita kena juga bina budaya soleh, sebab orang soleh biasa lepas sembahyang paling kurang dia beristighfar. Tapi kalau orang dah tak solat, orang dah tak beristighfar, kita bimbang ia akan menjadi sebab azab mudah sampai. Waliyadzubillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdullah mencerahkan Ustaz ya tentang perkara ini dan kepentingan sangat penting sangat untuk kita untuk beristighfar. Itulah talian hayat yang masih ada ya. Nabi sudah wafat ya, tetapi kita tahu bahawa salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar, memohon ampun pada Allah SWT. Itu lambang kepada kehambaan yang amat penting agar terjauh daripada azab, walaupun sepatutnya tadi dah sepatutnya dapat Ustaz ya. Minta hijarah ini tadi itu, kalau kita tengok surah Al-Fil tu kira mereka orang-orang di Mekah itu tak pernah pula minta hijarah turun ababil tadi tu kan, untuk menurunkan batu untuk menghancurkan, tak minta ya, mereka lawan je. Tapi ini sampai minta, lawan dan minta lain macam, lebih hebat lagi, tetapi tak sampai. Rupa-rupanya kerana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai kekasih Allah, itu lebih penting. Dan mungkin satu lagi pelajaran kat sini Ustaz ni, betapa Tuhan ni boleh je nak bagi ya, tetapi Tuhan bukan jenis perengus ataupun terlalu cabar je pum bagi kan ya. Pasal kalau dalam movie macam itulah kan, ingat buat sana pum dapat cash kan. Tetapi ada perkara-perkara melambangkan Allah ini adalah amat penyayang ya, dihantarkan nabi ya, malah tak pula nabi ini diangkat ya, ataupun okey keluar agar dilaknat kepada orang-orang di musyrik ini tadi. Jadi subhanallah, ini melambangkan betapa Allah amat penyayang. Dan kita nak bergerak kepada halaman 181, kita nak baca daripada ayat 34 ya. 34 ini sebagai satu cerita tentang Masjidil Haram bersama Ustaz Tarmizi. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Abdullah. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, kita baca sekarang, jom sama-sama ayat yang ke-34 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ
Sadaqallahul azim. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang orang untuk datang ke Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan daripada mereka tidak mengetahui. Ini kira sambunganlah Ustaz ya. Maksudnya ialah di Masjidil Haram itu mereka dah buat macam-macam perangai dah. Kalau sambung ayat 35 tu lagilah solat di sekitar Baitullah itu dengan siulan dan tepuk tangan. Sepatutnya dah ada rasa, dah dapat dah tu ya. Tetapi halaman ini sebenarnya ada pelajaran yang penting yang mungkin Ustaz boleh kongsikan sebagai pedoman kita bahawa apa yang special, apa mesej besar daripada halaman 181 ni. Yang pertama sekali saya tengok kita kata adab dengan Masjidil Haram. Sebab apa yang berlaku musyrikin Quraisy pada masa itu, mereka berkuasa penuh untuk menghalang, membenarkan siapa saja untuk masuk ke Masjidil Haram, sehingga kemuncaknya mereka mengusir kita kata apa Rasulullah dan juga para sahabat keluar ke Madinah. Sedangkan Allah Taala sebut pada ayat yang ke-34, mereka tidak selayaknya untuk menjadi wali ataupun pelindung pada Masjidil Haram, satu kerana mereka syirik pada Allah dan mereka tidak mempunyai takwa yang sebenar. Patut Allah Taala sebut in awliya'uhu illal muttaqun. Orang yang selayak untuk mentarbiah orang yang bertakwa. Dan kenapa penting Masjidil Haram dikaitkan dengan takwa? Ada adab-adab yang perlu dijaga dan kemuncak adabnya contoh sepatutnya dalam Masjidil Haram tu tak boleh ada berhala. Tetapi kita tengok berata tempat dalam Masjidil Haram pada zaman jahiliah dan zaman era Mekah pun penuh dengan berhala, sehingga ketika Rasulullah kita kata masuk semula ke Mekah, baginda antara perkara pertama dilakukan baginda pecahkan semua berhala, bersihkan. Itu satu. Yang kedua, digambarkan juga pada ayat yang ke-35 itu macam mana mereka telah merosakkan ibadah yang tulus suci yang asalnya berasal pada Nabi Ibrahim. Ibadah yang tulus, mereka tokok tambah, bersiul, bertepuk tangan, sedangkan bukan begitu caranya. Sebab tu nanti dah lepas kan, kalau baca surah Al-A'raf bahkan lebih dahsyat, popok ni tawaf dalam Masjidil Haram dalam keadaan berbogel. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat surah Al-A'raf, khudhu ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Wahai anak Adam, pakai pakaian yang tercantik di setiap masjid yang kamu masuki. Jadi kesimpulan di sini kita kata adab dalam Masjidil Haram. Dan saya nampak satu lagi, pentingnya kuasa politik. Sebab apa selama ini sebelum baginda menguasai semula Mekah, kita kata masalah Masjidil Haram, kesucian ibadat tak dapat dilakukan sepenuhnya kerana kuasa politik dipegang oleh pihak musuh ataupun musyrikin Quraisy. Dan apabila kuasa politik itu berada di tampuk pemerintah umat Islam, segala kemungkaran boleh dihapuskan dan kita kata kesucian Masjidil Haram itu dipulihkan kembali. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdullah ya, mencerahkan tentang betapa takwa penting dibina ya, iman perlu dibina dan ia membawa kepada amalan politik, kuasa untuk memastikan kebaikan dapat dilaksanakan. Inilah mesej penting dalam halaman 181 antaranya, dan kita akan sambung kembali selepas ini dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 41 daripada surah Al-Anfal. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kaum kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan Ibnu Sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan, iaitu pada hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha berkuasa atas segalanya. Ayat ini memang banyak sangat dia punya isi Ustaz ya. Masa dia macam pergi ke Mekah, pergi ke Madinah ya. Cuma di sini tentang 1/5 ni Ustaz ya, kalau boleh dicerahkan, pasal di sini dinyatakan fa anna lillahi khumusahu walirrasul walizil qurba, ada lam kat situ kan, tapi selepas itu wal yatama wal masakin wabni sabil, tak ada walil yatama, tak ada kat situ kan. Jadi satu mungkin Ustaz boleh kongsi dekat situ dululah Ustaz, peringkat awal ni. Silakan. Okey, kalau berdasar pengalaman saya, kalau saya ajar ayat ni, satu ayat ni boleh cecah sampai sejam. Satu ayat kerana pengajaran yang banyak. Pertama sekali ayat ni cerita mengenai khumus. Khumus tu diambil pada perkataan fa anna lillahi khumusahu. Khumus ni macam 1/5. Mudahnya macam ni. Berlaku perang pada zaman Nabi, kata dapat 1 juta contohnya. Dibahagi 5. 1/5 diperuntukkan khusus untuk Rasulullah, kaum kerabat Nabi dan juga rentetan yang lain lah. Tetapi kenapa soalan Ustaz Fazrul walidin qurba dia dikaitkan lil rasul walidin qurba, kemudian yang lain, keutamaan itu diberikan terlebih dahulu kepada Rasulullah dan juga kaum kerabat Nabi. Sebab kita tahu Rasulullah ni haram menerima sedekah, haram menerima zakat. Jadi antara satu mekanisme dalam agama yang diberikan kepada Rasulullah adalah harta rampasan perang, 1/5 daripadanya boleh untuk Nabi guna. Tetapi kalau kita perhati Rasulullah sampai ke akhir hayat pun hidup dalam keadaan miskin. Jadi kita kata tak betul lah kalau kita kata Nabi ni mengumpulkan kekayaan. Jadi perang pula berlaku beberapa kali sahaja. Dan bahagian-bahagian daripada khumus ini Nabi memang letakkan kepada penjaga-penjaga tertentu dengan audit yang cukup ketat. Jadi kalau sekian berlaku apa-apa memerlukan untuk apa, untuk ambil daripada duit khumus untuk diurus tadbir dengan betul. Sehingga kalau kita perhati pernah berlaku sedikit kita katakan perselisihan dalam kalangan sahabat Nabi Ahlul Bait antara Sayyidina Ali dengan Abbas berkaitan dengan khumus. Lalu Sayyidina Umar pada zaman pemerintahan dia menegaskan ini perlu dijaga betul-betul. Bukan boleh simply bahagi begitu saja. Jadi khumus ini merujuk kepada 1/5 daripada harta rampasan perang yang diperuntukkan untuk Rasulullah, kaum kerabat Nabi dan juga pihak-pihak tertentu seperti anak yatim, miskin dan sebagainya. Maksudnya Nabi dengan kaum kerabat boleh ambil dahulu, ya, kemudian diserahkan lagi lah kepada yatim, miskin. Dari segi peraturannya, tapi dari segi pelaksanaannya Nabi tak pun mengambil banyak bahagian Ustaz ya. Okey, baik. Betul, apa isteri Nabi pun dikata nafkah. Isteri Nabi pun ini antara tambahan-tambahan diberikan. Tapi jadi, kita tengok hadis kadang-kadang katanya Aisyah pernah sampai 3 bulan dapur tak berasak. Subhanallah. Jadi kalau kita kata Nabi ni memang suka harta, ada harta, seolah disebutkan macam ni, tak betul lah. Benda tu. Jadi bila ini peraturan yang tak boleh terima zakat ataupun hadiah itu Nabi saja ke ataupun ahli bait sekali? Ahli bait. Sebab dia ada apa masalah kalau saya kata nak jaga nama Nabi dan juga ahli keluarga. Kalau tidak kata Nabi best dia ni dapatlah komisen banyak. Nampak semua. Okey. So ahli bait itu sampai sekarang. Itu mungkin kita boleh bincang balik sebab
Saya ada pengalaman student saya budak Johor. Dia nama Syarifah. Okey. Lepas tu masa dalam kelas kami dia tanya soalan. Bila pernah sampai ayat ni saya pun buat ulasan. Dia berkata, "Ustaz, saya masuk sekolah tu memang saya tak dapat zakat." Sebab dia kata saya ni Syarifah. Lepas tu saya pun tanya dia, dari segi pokok keluarga tu betul kita dakwah nak sampai kepada Rasulullah? Dia kata ada, family saya jaga. Dia kata saya nasab kami sampai kepada Sayyidina Hasan. Saya kata kalau betul begitu, awak memang tak dapat zakat lah. Jadi kalau nak bagi, kena bagi hadiah. Bagi hadiah. Okey, masya-Allah. Tak boleh ambil daripada zakatnya. Jadi ini bahagian pertama ya, dan menarik lagi ialah dia ada in kuntum amantum billah itu satu frasa yang amat mencabar sebenarnya. Pasal apa? Pasal ini memang ketentuan daripada Allah Subhanahu taala, sahabat terima ya. Betul. Kerana iman. Pasal kalau tidak orang boleh persoalkan ini Rasul ambil ni kan, ambil untuk dia sendiri walaupun tak tahu sejarah ya. Sejarahnya ialah Nabi walaupun dapat bahagiannya tetapi tidak bermewah dengan apa yang ada, malah diberikan kepada yatama, miskin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil. Tetapi bila cakap tentang percaya pada Allah, wama anzalna ala abdina yaumal furqan yauma taqal jam'an, iaitu dengan apa yang diturunkan kepada hamba kami, itu maksudnya al-Quran lah Ustaz kan. Betul. Tetapi di sini istilahnya yaumal furqan ini hari bezakan hak yang batil. Quran ni yang dimaklumkan ialah turun di Mekah, di Gua Hira tu kan pertama kalinya. Tapi di sini dicakap anzalna ala abdina yaumal furqan. Apa maksud tu? Okey, gini kalau kita nak faham, Iqra tu yang first tu pada Nabi di Madinah. Betul. Ulama khilaf tu. Oh, okey. Di Mekah. Di Mekah. Ulama khilaf, ada yang kata 24, Okey. ada yang kata 21 dan ada yang kata 17. Betul. Yang berpandangan 17, ijtihad mereka berdasarkan ayat ni. Allah kata macam ni dah. 1/5 daripada harta rampasan perang memang kena beri kepada Rasulullah. Okey. Dan kamu kena laksanakan ini sebagai ujian iman macam disebut Ustaz Fazrul tadi. Kalau kamu beriman kepada Allah dan kalau kamu beriman kepada apa, iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami pada hari Perang Badar. Okey. Yaumul Furqan tu hari Perang Badar kalau baca dalam tafsir lah. Jadi hari Perang Badar bila dicek dalam disemak dalam sirah berlaku pada 17 Ramadan. Jadi ulama yang mengatakan nuzul Quran itu kepada Nabi pada kita kata dalam Gua Hira itu pada hari Isnin, dalam Gua Hira di Mekah berlaku pada 17 Ramadan. Sebab Allah Ta'ala kaitkan apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Perang Badar. Itu sebabnya kita di Malaysia kita cuti 17 Ramadan. Kenapa kita berpegang pada pandangan mengatakan nuzul Quran Iqra itu turun kepada Nabi hari Isnin pada 17 Ramadan berdasarkan penegasan ayat ni. Maksudnya itu dari segi tarikh Ustaz ya. Maksudnya di Mekah 17 Ramadan, kemudian 17 Ramadan sekali lagi berlaku perang Badar lah. Kan pada tahun berbeza. Ya. Berbeza. Cuma tarikh yang sama. Tarikhnya yang sama. Okey. Dan lebih daripada itu ialah mengapa di sini diletakkan wama anzalna ala abdina yaumul furqan. Waktu perang Badar tu ada turun ayat ke ataupun apa sebenarnya? Dia memang dalam perang Badar tu ada ayat-ayat dia, tetapi sebenarnya seolah-olah mudah macam ni. Kalau kamu beriman kepada Allah dan Al-Quran, kamu kena beri 1/5 pada Muhammad dan juga kawan-kawan dia. Dan kalau kamu beriman kepada Allah dan juga kepada Al-Quran yang kebetulannya, kalau kita kata bahasa mudah nak faham, yang kebetulannya turun sama dengan tarikh perang Badar 17 Ramadan. Seolah-olah Allah Taala kata kalau kamu beriman pada Al-Quran yang turun dulu di Gua Hira 17 Ramadan dan tarikh itu pun sama seperti berlakunya Perang Badar ni. Itu dikaitkan 17 Ramadan tu macam mana. Okey. Pasal ini adalah amat menarik disebabkan istilah Al-Furqan ini dia membezakan hak dan yang batil. Maksudnya di Gua Hira tu dapat dari segi teorinya kan, dan hakikat realitinya itu dibuktikan pada perang Badar itu sendiri Ustaz ya. Maksudnya ialah wallahu ala kulli syai'in qadir, betapa Allah ni amat berkuasa. Bila bagi teori lah kan dapat di Gua Hira itu bukan main-main kan. Itu adalah laqad haqqal qaul, perkataan yang betul-betul daripada Allah SWT. Dan kalau katakan tadi orang-orang yang bukan Islam tadi tu diminta bila nak dapat azab tu, inilah azabnya. Kan azab bila cantas pada perang Badar dan akhirnya mendapat kekalahan. Dan ini adalah saya terdengar ada satu ulama dia berkongsi, dia kata zaman Firaun ini azabnya ialah dengan qummal tentang katak apa sebagainya. Zaman umat Nabi Muhammad tak ada azab begitu ya.
tak sebegitulah hancur terus orangnya, tetapi penghancuran mereka itu ialah dengan sahabat-sahabat yang berperang dan akhirnya menghancurkan dalam peperangan tersebut. Itulah azab besar kepada umat pada zaman Nabi Muhammad pada orang yang tidak beriman. Jadi itu satu pendapat yang berkaitan dengan Yaumul Furqan sebentar tadi yang Ustaz Abdullah sampaikan. Macam satu lagi kalau kita kata kenapa disebut Furqan tu? Furqan ni takwa tadi Furqan, Quran pun Furqan. Kenapa perang Badar juga Furqan? Sebab perang Badar ni sangat ekstrim. Allah Taala tunjuk kebenaran dengan kebatilan. Kalau kita fikir logik pun 300 lawan 1000. Logik yang tak akan menang 300. Tetapi Allah Taala beri kemenangan dengan cara yang cukup luar biasa supaya jelas nampak hari ini adalah hari pembeza yang nyata antara kebenaran dan kebatilan. Dan pada hari itu yang begitu bersejarah dan juga seolah-olah Allah Taala kata Iqra dulu tu pada Muhammad pun pada tarikh yang sama. 17 di sana, 17 di sini. Cuma itu satu pandangan. Rupanya kalau berdasarkan ulama hadis dalam Musnad Ahmad bin Hanbal disebut atau kitab langit semuanya turun pada bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim, Taurat dan dikatakan Al-Quran turun pada malam 24 Ramadan. Itu pandangan, dan kalau saya duk perhati kalau ulama hadis mereka berpegang pada pandangan itu. 24 Ramadan. Lepas tu yang 21 Ramadan itu ada ulama sirah daripada India. Safi Rahman Barakfuri, pengarang kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Dia guna kaedah apa? Kaedah ilmu falak. Dia kata 21 Ramadan. 21 Ramadan. Tetapi apa pun 21 ke 17 ke 24, hak penting ikut ataupun tidak Al-Quran. Ya, itu yang penting kan. Pasal kalau ikutkan jangan duk bala. yang penting ialah ikut pada Quran yang telah diturunkan. Betul. Ya, dan buktinya itu sahabatlah yang terlibat dengan perang Badar ni komitmennya betul-betul dengan Al-Quran, maka takut-takut juga ustaz ya nak pergi berperang tersebut, tetapi bila dia telah dibantu oleh Allah SWT, wallahu ala kulli syai'in qadir, ketakwaan kepada Allah yang maha berkuasa itulah yang membawa kepada komitmen mereka kepada Al-Quran, juga mesej untuk kita pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Jadi kita nak teruskan dengan halaman yang ke-183 ya. Tuan-tuan yang berada di rumah boleh kita buka pada ayat yang ke-48 ya. 48 kita nak tengok sedikit sama-sama bersama dengan Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Ustaz Abdullah, tuan-tuan sahabat Al-Quran. Kita pasal syaitan berperang ni. Ya, subhanallah. Silakan. Ayat ni panjang juga. Satu ayat ni panjang ni. Jom sahabat-sahabat kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan perbuatan dosa mereka terasa indah bagi mereka dan mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu pada hari ini dan sesungguhnya aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua-dua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, syaitan berundur ke belakang sambil berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu, aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat lihat, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Allah sangat kuat azabnya. Wah, ini adalah pembongkaran syaitan terlibat dalam perang. Ustaz boleh komen Ustaz? Okey, ayat ini kalau nak selamat kita tengok dua lapis makna. Dua lapis. Yang pertama, syaitan tidak ada secara fizikal di situ, tetapi dia menghasut setiap tentera musyrik Quraisy. Pergi. Aku bersama kamu. Tengok jumlah kita yang ramai semua sekali. Itu yang pertama. Bila dah bertembung, syaitan tahu
tentera musyrikin Quraisy ini tentera yang tidak betul, yang di hadapan sana ada tentera yang betul, mereka lari, dan itulah kerja setan, jerat, bila terkena jerat dia melarikan diri. Okey, itu tafsir yang pertama. Tapi kalau kita buka dalam kebanyakan tafsir macam tafsir Ibnu Katsir, disebut sebuah riwayat yang agak kita kata pelik, tetapi tidak mustahil. Apabila Abu Jahal mengerahkan orang Mekah untuk keluar pergi berperang Badar, mereka agak berat hati sebab orang Mekah ada masalah dengan satu kabilah. Kabilah yang diketuai oleh Suraqah bin Malik. Bani Mudlish. Kemudian mereka rasa berat hati, nanti kalau kami tinggalkan Mekah, mungkin kami akan diserang. Lepas tu tiba-tiba Iblis nak jadi juga perang Badar ni. Iblis pun menjelma dalam rupa Suraqah bin Malik, dan juga syaitan-syaitan yang ikut Iblis ni menjelma dalam rupa setiap lelaki Bani Mudlish. Pergi ke Mekah, bersatu dengan Abu Jahal, kemudian meneruskan perjalanan. Dan sepanjang perjalanan nak pergi ke Badar, Iblis dalam rupa fizikal antara Suraqah bin Malik menghasut, kita menang. Tetapi bila bertemu antara dua pihak ni, Iblis melihat di seberang sana malaikat-malaikat bersama dengan Rasulullah, lalu mereka lari bertempiaran. Kemudian cerita kalau kita tafsiran ni, selepas tentera musyrikin Quraisy mengalami kekalahan, mereka balik ke Mekah, lalu mereka bercerita, kami kalah kerana Suraqah bin Malik lari. Lepas tu bila benda ni sampai pada Suraqah bin Malik, dia terkejut. Dia kata, bila masa kami pergi, bila Allah turunkan ayat ni, nampak jelas rupanya itu adalah penjelmaan Iblis. Lepas tu kalau orang jenis main dengan perubatan Islam ataupun main jin ruqyah ni, dia kata ini antara dalil secara tak langsung menunjukkan jin dengan izin Allah dia boleh menjelma dalam rupa fizikal. Kita tak tahu, Allah alam. Ini antara dalil yang digunakanlah. Ya. Jadi ini dia punya tapi di sini bila bercakap tentang malaikat, dia bukan syaitan, ya. Syaitan ini dia dah bagi motivasi satu, itu kemahiran dia, bagi semangat. Motivasi, kemudian lepas tu dia cabut, ya. Dia ada perkataan kat sini, inni akhafullah ni Ustaz, ya. Sesungguhnya aku takut pada Allah, wallahu syadidul iqab. Tapi kita biasa cakap pasal bulan Ramadan, kan. Bulan Ramadan ataupun ialah bulan Ramadan, syaitan dirantai. Mungkin Ustaz boleh komen sikit dari segi status hadis tersebut. Tapi masih ada lagi orang yang tak puasa, yang buat perangai juga pada bulan Ramadan ini, kan. Jadi syaitan ini kalau dah tak ada lagi itu, apa yang menyebabkan seseorang tu ada, kalau ayat selepas ini munafik itu dia masih bersemangat lagi untuk menyerang. Sila Ustaz. Okey, hadis tu setahu saya ada sahih Muslim, Bukhari Muslim. Lepas tu cuma dibincangkan oleh ulama yang dirantai itu kepala setan, head department. Head department. Itu satu pandangan. Ada pula yang mengatakan seolah-olah syaitan dirantai kerana umat Islam telah berpuasa. Dan puasa itu sebenarnya seolah satu baju besi. Lepas tu Nabi sebut as-saumu junnah. Puasa itu sebagai perisai. Seolah bila umat Islam berpuasa, dia telah memakai baju besi, lalu syaitan nak hasut dia pun terkunci, terrantai, tak nak buat apa. Itu antara pandangan yang kedua. Ataupun pandangan yang ketiga, memang syaitan betul-betul terbelenggu, tak boleh bergerak. Itu adalah fiction mengatakan dia pernah ada cerita budak kecil ni, dia pergi ke surau masa bulan Ramadan, dia suluh, lampu suluh, nampak dalam semak ada sesuatu seperti dirantai. Itu mungkin khayalan dia lah. Tetapi apa yang penting bagi saya, maksud syaitan itu dirantai, saya lebih suka kalau kita kata syaitan itu dirantai kerana kita ada kesedaran takwa untuk tidak melakukan dosa pada bulan Ramadan demi nak jaga puasa, seolah-olah syaitan itu terantai. Itu Allah alam. Itu ada beberapa pandangan para ulama. So, kenapa ada juga orang buat jahat ni? Sebab dia tidak merantai syaitan dalam diri dia. Bahkan syaitan tu telah lama kita kata berkuasa penuh atas diri dia kerana tidak pernah pedulikan agama arahan Allah. Seolah-olah belenggu syaitan itu tak mampu, ataupun belenggu Ramadan itu tak mampu untuk mengikat syaitan dalam diri dia. Bahkan dia itu sendiri adalah syaitan manusia. Masya-Allah, ya. Jadi ini adalah panduan daripada Al-Quran. Maksudnya untuk Ramadan ini kita kena buat persediaan Ramadan lah Ustaz, ya. Maksudnya takwa tu kena bina sebelum Ramadan. Jangan harap bila masuk Ramadan nanti insya-Allah nanti dah dirantai, mudahlah saya. Rupanya masih lagi liat untuk membaca Al-Quran ataupun solat. Rupa-rupanya silap konsep, ya. Dia tak aktif membina takwa, dia harap rantai kena kat syaitan sahaja, ya. Jadi kalau syaitannya dah tak buat kerja pun, tetapi dia telah dilatih, khawatir masih lagi ada sifat-sifat yang negatif di dalam diri kita. Doakan agar Allah bantu kita, ya, dan lebih lagi dapat
kejayaan dalam Ramadan kita pada tahun ini insya-Allah. Dan kita akan bersama ya, kita bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari pada hari ini. Banyak perkara yang kita bincangkan Ustaz ya. Tak puas, harap ya tak puas tak cukup ya. Ustaz. Alhamdulillah, saya harapkan banyak manfaat daripada perkongsian pada hari ini, dan kita doa pada Allah SWT kita dapat bersama ya, kita dapat untuk teruskan ya perjuangan kita membina iman dan takwa menuju Ramadan, dan harapnya lepas Ramadan ini akan kekal bersama. Kita doa dipimpin oleh Ustaz Abdullah Bukhari di hujung ini. Silakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم زرنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdullah Bukhari sebagai tetamu kita pada hari ini yang banyak mencerahkan beberapa perkara daripada halaman 180 hingga 183 sebentar tadi. Kita tak sempat pergi 184 Ustaz ya. Banyak perkara yang kita nak lihat lagi, dan itulah Al-Quran. Jangan kita menyatakan bahawa saya dah dengar dah ayat ini, kerana Al-Quran setiap kali kita mendengarnya pasti ada permata-permata baru yang Allah akan bongkarkan, dan kesedaran inilah yang kita ingin bawakan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyokong bersama membawa permata-permata Al-Quran ini agar semua dapat melihat fadal kurniaan daripada Allah ni lebih berharga, lebih baik daripada apa sahaja yang ada di dunia ini, kerana kita yakin dengan asbab inilah ya keimanan takwa yang sinar daripada Al-Quran akan membawa kemenangan, kejayaan dalam kehidupan kita di sini dan juga sampai ke akhirat sana. Jadi kita bertemu kembali dalam ulangan pada jam 5 petang, pada jam 11 malam ya, dan juga pada jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan terus kita membina iman dan takwa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.